Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Umar bin Abdul Aziz. Pada sesi kali ini saya cuba untuk berkongsi kepada sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan Microsoft Excel. Topiknya adalah table. Mungkin di luar sana ramai yang berminat dengan Excel, Microsoft Excel tetapi tidak berkesempatan untuk belajar. Mungkin disebabkan faktor yuran yang sedikit mahal ataupun tidak ada masa yang banyak untuk keluar bagi mengikuti kelas-kelas Excel ataupun tidak tahu sebenarnya ada Microsoft Excel training yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan di luar. Jadi pada kali ini saya cuba untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat saya kongsikan bersama insya-Allah. Okey, pada hal kali ini kita nak buat berkaitan dengan Microsoft Excel Table, satu topik yang mungkin ramai yang nak tahu dan berminat. Dia mudah saja sebab segala-galanya di hujung jari. Yang semua fungsi-fungsinya ada dalam Microsoft Excel ni yang sangat memudahkan kita sekiranya kita belajar dan tahu cara penggunaannya. Okey, katalah saya nak buat table berkaitan dengan biodata keluarga saya misalnya. Okey, saya buat dulu tajuknya biodata keluarga. Okey. Kemudian saya nak letak nak boldkan dia. Cara nak boldkan, tuan-tuan boleh pergi di sini dan klik bold. Ataupun tuan-tuan boleh tekan Ctrl dan B. Kan? Ataupun tuan-tuan boleh tekan button Ctrl dan press B. Kemudian kalau tuan-tuan nak sengitkan pun tak ada masalah juga. Tuan-tuan boleh pergi kepada italic. Ataupun tuan-tuan boleh tekan short formnya. Tekan pada keyboard Ctrl dengan I. Nanti dia akan jadi sengit lah. Tapi tajuk ni biasa kita tak sengit lah. Kan? Jadi saya tegakkan balik. Kemudian kalau tuan-tuan nak buat garis pun tak ada masalah. Boleh letak underline. Ataupun tuan-tuan boleh tekan Ctrl plus U. Plus U tu maksudnya dekat keyboard tu tuan-tuan tekan Ctrl. Pada masa yang sama juga tuan-tuan tekan U. Jangan lepaskan button Ctrl tu lah. Tekan U. Nanti dia akan dapat macam ni. Okey. Mula sekali saya nak buat bilangan. Kemudian saya nak buat nama. Kemudian saya nak buat apa ya? Mungkin tinggi, berat, umur, tahap kesihatan. Katalah saya nak buat tahap kesihatan. Okey. Kemudian nombor ni saya biarkan dulu. Okey, nama saya Umar. Umar saya yang saya cintai nama dia Nur Hayati. Dia ni ibu yang sangat baik, sangat bagus. Kemudian anak saya yang pertama nama Abdullah dan yang kedua nama Abdul Qayyum. Okey. Okey, tuan-tuan nampak dekat sini ada tulisan di sini yang melangkaui sel ataupun kotak kan. Macam Abdul Qayyum ni melangkaui. Bila mana tuan-tuan nak buat kotak ni, dia sebaiknya tuan-tuan buatlah dalam sel, dalam kotak tu. Sebab bila tuan-tuan nak buat table ni, kalau tuan-tuan tak letak dalam kotak dia, nanti kalau tuan-tuan buat line nanti dia akan potong YUM ni. Tak nampak lah tulisan ni. Cara dia adalah untuk tuan-tuan adjust ni, tuan-tuan hanya perlu pergi di atas ni, tekan dekat mouse tu, tuan-tuan tekan belah kiri. Sama ada tuan-tuan tekan 2 kali belah kiri macam ni. 1, 2. Tekan laju-laju ya. Kalau tekan perlahan-lahan tak jadi. Saya ulang sekali lagi. Kalau tuan-tuan tekan perlahan-lahan macam ni, 1, 2, ada tak jadi. Tapi kalau tuan-tuan tekan laju-laju, 1, 2, dia akan align secara automatik. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak tekan 2 kali pun boleh juga. Tuan-tuan tekan belah kiri mouse tu, tekan jangan lepas dan tuan-tuan tarik saja mengikut susunan yang tuan-tuan inginkan. Nampak? Okey. Mudah kan? Mudah je. Okay. 173, katalah tinggi saya 173 cm. Umur saya 156. Anak saya tak pastilah, saya letak saja. Katalah 80. Berat saya
itu dah 84, tapi saya rasa macam dah kurus sikit lah. Saya letak 82 lah. Okey. Mak saya letak mungkin 60. Nak saya letak 15. Dan anak bongsu saya ni saya letak 10. Okey, umur 32, 30. Dan anak saya nombor 1 ni umur dia 3 tahun. Ni umur 1 tahun. Dan tahap kesihatan ni katalah saya letak di sini memuaskan. Kata ini pun memuaskan. Ini amat memuaskan. Dan ini pun amat memuaskan. Okey. Okey, nampak tuan-tuan? Ada tulisan yang melebihi daripada kotak. Jadi tuan-tuan hanya buat tekan mouse kiri 2 kali secara cepat. Dia akan align secara sendirinya. Okey, untuk bilangan ni disebabkan ada tulisan lain di sini. Kalau tuan-tuan tekan nanti dia akan besar. Jadi tuan-tuan tariklah. Tarik, tekan mouse sebelah kiri, tekan dan tarik ikut bilangan ni. Okey. Tuan-tuan nak buat nombor di sini kan? Nak buat nombor pun sebenarnya boleh secara automatik. Tuan-tuan tekan satu. Tapi dengan syaratnya, tuan-tuan kena letak 2 nombor terlebih dahulu yang secara berturutan. 1, 2 misalnya. Untuk nombor yang seterusnya, tuan-tuan hanya perlu tekan mouse sebelah kiri. Tekan, jangan lepas. Okey, dah lepas. Kemudian tuan-tuan nampak tak dot yang kecil di sini? Okey. Bawakan mouse ni sampai keluar simbol tambah ni. Dan kemudian tekan belah beri kiri mouse 2 kali. Nanti dia akan, secara automatiknya dia akan bertukar kepada nombor yang berikutnya. Sebab dia tambah. 1 ke 2 tambah 1 kan? Tambah 1, tambah 1 dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Excel ni sangat memudahkan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok lagi di sini nampak ada tulisan yang belah kiri dan ada tulisan yang belah kanan. Untuk Microsoft Excel ni kebiasaannya kalau huruf dia akan belah kiri, kalau nombor dia akan belah kanan. Tapi jangan risau tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan, sahabat-sahabat, kejap tuan-tuan, kejap sahabat-sahabat kan. Ikutlah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh saja untuk tukar kedudukannya. Kalau tuan-tuan suka belah kiri, tuan-tuan boleh tukar belah kiri. Kalau suka tengah, boleh tukar tengah. Dan kalau suka kanan, boleh tukar belah kanan. Caranya bagaimana? Okey, tuan-tuan ambil mouse sekali lagi. Tuan-tuan tekan di sini. Tuan-tuan pilih tulisan mana yang tuan-tuan nak adjust. Kalau tuan-tuan nak adjust semua dalam ni, tuan-tuan tekan belah kiri, jangan lepas. Tarik saja sampai nombor 4 ni. Dan kemudian tuan-tuan pergi ke alignment ni. Nampak alignment ni? Untuk alignment belah atas ni adalah vertical alignment. Maksudnya alignment susunan secara menegak. Dia macam ni lah. Vertical. Untuk yang bawah ni adalah horizontal alignment. Dia adjust daripada kiri ke kanan. Secara mendatar. Macam ni, begini. Jadi sebab kita ni nak susun secara mendatar, jadi kita pilih alignment yang bawah ni. Kalau tuan-tuan suka belah kiri, tuan-tuan boleh pilih belah kiri. Tuan-tuan suka belah tengah, boleh pilih belah tengah. Ataupun tuan-tuan suka belah kanan, boleh pilih belah kanan. Terpulang, terserah pada tuan-tuan. Katalah saya nak pilih belah tengah lah. Mungkin nampak cantik sikit kan. Itu belah tengah. Okey, selesai. Satu permasalahan untuk kita susun balik kita punya data. Okey, cantik. Dah cantik ni. Tuan-tuan boleh pergi buat table tuan-tuan. Nampak di sini. Dia tulis kat sini. More borders. Tuan-tuan klik dekat bahagian tepi yang kecil ni. Tapi mula-mula saya tuan-tuan kena pilih lah data mana yang tuan-tuan nak letak table tu. Kalau saya nak letak table kat sini, saya highlight dah macam ni. Kemudian pergi dekat sini. Ada banyak pilihan border yang tuan-tuan boleh pilih. Kalau tuan-tuan pilih bottom border ni, dia hanya akan garis di bahagian bawah saja. Sebagai contohnya saya tekan, nampak ni hanya belah bawah saja yang bergaris. Okey, saya highlight balik. Okey. Katalah saya nak tukar top border. Nanti dia akan garis sebelah atas sajalah. Bawah tadi dah garis kan? Dia akan garis sebelah atas saja pula. Ataupun kalau tuan-tuan nak pilih yang lain,
Left border dia akan garis yang belah kiri saja, right border belah kanan saja. Kalau tuan-tuan nak remove semua border yang tuan-tuan dah buat, tuan-tuan hanya tekan no border saja. Nampak tu? Border kesemuanya dah hilang. Okey, kemudian all borders. All borders ni maksudnya setiap sel ataupun setiap kotak tu dia akan letak borders. Nampak tu? Setiap kotak ni dia akan letak border tanpa ada satu pun yang tertinggal. Sangat mudah Excel ni kalau kita faham. Tick outside border ni adalah dia hanya akan buat border pada kotak di luar saja secara tebal, secara garisan yang tebal. Tapi sebab sini saya dah pilih garisan yang tebal. Katalah saya pilih garisan yang nipis. Untuk tukar garisan, saiz garisan, tuan-tuan boleh pergi pada line style ni. Ni bawah sekali adalah garisan yang paling tebal. Yang atas ni tuan-tuan boleh pilih juga garisan yang putus-putus semua boleh pilih juga, tak ada masalah. Kalau garisan yang nipis boleh pilih di atas ni. Okey. Katalah saya nak tekan balik ni. Tuan-tuan pilih balik kotak ni. Kemudian tuan-tuan tekan all borders. Nampak tu? Dia punya garisan dia garisan nipis. Kalau tuan-tuan pilih yang tadi tu, tick outside borders, dia hanya akan gelapkan tulisan di kotak yang paling akhir sekali. Dan dia akan letakkan garisan yang tebal. Okey. Saya harap tuan-tuan semua jelas, sebab ni sangat penting bila kita belajar untuk kita faham apa yang kita buat. Di bawah ni pula ada bottom double border. Maksudnya dia akan buat garisan, dua garisan tebal. Dua garisan biasa pada border yang paling bawah. Nampak tu? Ada dua garisan. Kemudian kalau tuan-tuan nak buat ni, dia akan garis bawah saja tebal. Ni atas bawah, ini atas dan bawah, bawah tebal, atas nipis. Ni atas biasa, bawah double. Mana-mana pun tuan-tuan boleh buat. Okey, katalah kita buang semua border. Okey, dah buang. Jadi kita tengok pula fungsi draw borders ni. Kalau tuan-tuan tak nak guna function yang di atas ni pun tak ada masalah. Tuan-tuan boleh guna ataupun boleh lukis sendiri guna pensel di sini. Nampak ni pensel. Tuan boleh lukis sendiri dengan caranya. Bila dah keluar pensel ni, tuan-tuan hanya perlu tekan mouse belah kiri. Jangan lepas. Dan tarik saja garisan. Sama ada tuan-tuan nak buat garisan lurus ataupun tuan-tuan nak buat garisan kotak pun tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tarik, nanti dia akan buat garisan kotak. Nampak? Okey. Ataupun kalau tuan-tuan nak lebih mudah, tuan-tuan nak buat fungsi yang sama macam all borders ni, tuan-tuan boleh pilih draw border grid. Maksudnya bila dia lukis tu, setiap sel yang tersentuh pensel ni dia akan buat border. Nampak tu? Dia lalu saja dia akan buat border. Sangat cantik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pandai ni, dia akan sangat memudahkan tuan-tuan untuk tuan-tuan buat table tuan-tuan sendiri. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak guna no border ni untuk hilangkan garisan tu, tuan-tuan juga boleh pilih erase border untuk tuan-tuan erase. Sama ada tuan-tuan klik belah kiri sekali, ataupun kalau nak buat sekaligus, tuan-tuan tekan saja belah kiri, jangan lepaskan. Kemudian tarik saja, dia akan potong semua table-table yang ada. Okey, macam mana nak hilangkan pemadam ni? Tuan-tuan hanya perlu klik saja belah kanan dua kali. Belah kiri dua kali. Nanti dia akan hilang secara sendiri. Ataupun kalau tuan-tuan nak hilangkan dia secara manual, tuan-tuan hanya perlu saja pergi saja di sini dan klik balik fungsi yang tuan-tuan tekan tadi. Erase. Nanti dia akan hilangkan pemadam itu. Okay, tengok lagi fungsi-fungsi yang ada. Ni kalau tuan-tuan nak ubah color line tu, kalau tadi kan hitam saja. Kalau tuan-tuan nak tukar color, katalah tuan-tuan pilih kotak ni. Tuan-tuan nak tukar color lain. Tuan-tuan nak tukar color apa? Tuan-tuan nak tukar color merah contohnya. Boleh. Mungkin marah ke kan? Tuan-tuan nak tukar color warna merah. Tak ada masalah. Tuan-tuan boleh pilih color warna merah. Gerakkan di sini dan pilih all borders. Nanti nampak garisan yang sebelum ini berwarna hitam sekarang bertukar menjadi warna merah.
Okey, kalau tuan-tuan lepas dah siap table ni, kalau tuan-tuan rasa nak adjust sikit bagi cantik ataupun nak modify pun boleh juga. Caranya bagaimana mungkin tuan-tuan tengok dulu dekat table ni apa yang tuan-tuan rasa kita boleh adjust ataupun modify bagi nampak data tu kemas dan cantik. Sebagai contohnya di sini nampak ada perkataan yang sama. Ini pun ada perkataan yang sama. Jadi untuk perkataan yang sama ni, kalau kita buat data ni, sebaiknya bila orang tengok tu orang senang faham. Kan? Sebagai contohnya kalau kita buat macam ni, orang akan tengok satu persatu. Umar memuaskan, Hayati memuaskan. Tapi kalau kita combine dua sel ini menjadi satu, ia lebih mudah orang tengok. Oh, Umar dan Hayati memuaskan. Okay, sebagai contohnya, untuk kita combine dua sel ini, caranya adalah tekan mouse belah kiri, jangan lepaskan, pilih dua kotak tersebut dan tekan di sini, merge and center di sini. Pilih kotak kecil ni. Ada beberapa pilihan lah. Tapi sekarang ni untuk ini kita boleh pilih merge and center ataupun merge cell. Kalau kita pilih merge and center ni, dia akan combine dua sel menjadi satu dan dia akan letak tulisan kita itu berada di tengah-tengah. Dan kalau merge cell ini, sama juga dia akan merge sel menjadi satu, tapi dia tidak akan merubah kedudukan asal tulisan tersebut. Okey, kita pilih. Ni, bagi contohnya. Tekan saja OK. Kemudian kita akan nampak tulisan ni daripada dua tulisan menjadi satu tulisan. Okey. Ini pun sama juga, katalah kita guna merge cell misalnya. Dan kita hanya perlu tekan OK saja. Dia akan combine dua sel menjadi satu. Okey. Okay, kalau tuan-tuan perasan tadi di sini ada merge across. Apa fungsi merge across ni? Merge across ni dia akan merge sel yang sama row. Sel yang sama row saja. Dia tak akan combine sel yang kolom yang sama. Tetapi dia hanya akan merge sel yang sama row. Maksudnya ke kiri ke kanan lah. Okay, saya buat contoh di sini. Saya tulis nama saya lah. Okey. Katalah saya menggunakan merge across. Tekan di sini, merge across. Nampak tu? Dia hanya akan combine sel pada row yang sama, tidak pada kolom yang sama. Dia hanya akan merge ke kiri dan ke kanan saja. Kalau tuan-tuan nak patah balik kepada sel yang asal, tuan-tuan boleh unmergekan balik. Caranya adalah dengan unmerge cell begini. Okey. Harap-harap tuan-tuan semua jelas dengan fungsi merge tersebut. Okey, sekarang ni memuaskan ni berada di bawah. Okey, tuan-tuan nak kena adjust dia bagi cantik sikit lagi. Daripada duduk bawah, baik dia duduk tengah-tengah. Betul tak? Di situlah peran alignment yang ada di sini. Kalau tuan-tuan nak belah atas, tuan-tuan tekan top align. Ataupun kalau tuan-tuan nak berada di tengah, tekan middle align. Okey. Ini pun sama juga. Tekan middle align. Ataupun kalau tuan-tuan nak buat serentak pun tak ada masalah. Pilih saja dua-dua kotak ni dan tuan-tuan boleh saja tekan mana-mana yang tuan-tuan suka. Di atas ataupun di tengah. Okey, saya pilih di tengah. Okey, agak-agak cantik tak kita punya ni. Ada satu lagi benda yang tuan-tuan boleh buat. Biasa tak tuan-tuan perasan kadang-kadang Microsoft Excel kawan tu, dia tak ada ni, garis-garis ni. Sebenarnya garis-garis ni tak ada apa pun sebenarnya. Dia takkan, kalau kita print, dia tak akan keluar pun. Cumanya kadang-kadang ada orang ni dia tak suka nampak garis-garis ni. Tuan-tuan boleh saja hilangkan. Caranya bagaimana? Kalau tuan-tuan nak select semua sekali ni, boleh tekan dekat sini, tepi ni. Nanti dia akan select semua sekali ni. Dan tuan-tuan hanya perlu buat ini saja. Pergi dekat sini. Dekat more borders ni, tuan-tuan boleh pilih fill. Dan pilih putih di sini. Dan OK. Nanti dia akan letak keseluruhan kotak tu berwarna putih. Kalau tuan-tuan nak
kembali pada asal, tekan balik fill dan tekan balik button no color. Okey, dan dia akan ada balik seperti yang asal. Saya rasa sekadar itu je sahaja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, sahabat-sahabat mendapat manfaat daripada perkongsian saya ini. Dan jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Semoga lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana, sahabat-sahabat kita di luar sana yang mendapat manfaat daripada perkongsian saya ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada saya Umar bin Abdul Aziz.